secara mudahnya ramai mungkin dah ada bayangan idea apa itu Alzheimer ataupun dan juga nyanyuk, tapi mungkin dari segi ilmiahnya ada lagi pecah-pecahan dia. Betul. Mungkin berbezalah dari segi ini menyumbang pada ini. Memang nampak teknikal, tapi kita bincangkan dengan cara yang mudah untuk pahaman semua. Betul. Dan kalau kita nak bersama sebenarnya bawakan topik ini, tapi mungkin ini anda boleh anggap 2.0 lah, rentetan daripada pemahaman yang lebih dalam lagi berkaitan dengan perbezaan demensia dan juga Alzheimer. Mungkin dalam kalangan penonton-penonton kita, Malaysia hari ini juga ada yang 60 tahun ke atas ataupun menjaga warga emas yang nak bertanyakan soalan. Ada pengalaman yang nak dikongsikan, persoalan yang nak ditanya, boleh saja hubungi kami di 0377261603. InsyaAllah kita akan bersama dengan pakar untuk menjawab persoalan anda. Itu dia, pakar dimasukkan ialah Profesor Madya Dr. Asrini Abdul Razak, pakar perunding Sekretari Universiti Sains Malaysia USM, dan kita nak berbincang secara ilmiah mendalam lagi. Apa jua soalan anda lontarkan di Facebook MHI ataupun di talian yang disebutkan tadi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Prof bersama dengan kami. Kita akan ada satu perbincangan, insya-Allah objektifnya adalah untuk memahamkan rakyat Malaysia lah perbezaan antara demensia atau penyanyuk ni dengan Alzheimer. Mungkin sebagai mukadimah atau permulaannya Prof nak kongsikan apa perbezaan yang perlu kita fahami dengan bahasa yang mudah untuk kita faham perbezaan demensia dan juga Alzheimer ni. Silakan Prof. Okey, terima kasih Terima kasih cuba tiga. Sebenarnya demensia adalah bahasa perubatan. Kalau bahasa Melayu zaman-zaman dulu kita guna perkataan nyanyuk. Okey. Cuma nyanyuk kadang-kadang salah artikan pelupa yang biasa berlaku pada warga emas. Okey. Jadi term ataupun terminologi demensia diguna pakai dalam perubatan, iaitu merujuk kepada penurunan fungsi pemikiran. Bukan sahaja ingatan tetapi fungsi-fungsi pemikiran yang lain, atau bahasanya fungsi kognitif lah. Okey. Jadi bukan sahaja ingatan yang lupa tetapi fungsi-fungsi yang lain seperti keupayaan membuat keputusan, keupayaan untuk berkomunikasi, keupayaan untuk menguruskan diri, orientasi dan sebagainya. Jadi demensia merujuk kepada pengecutan sel-sel otak. Cumanya apa beza dengan Alzheimer? Alzheimer adalah sejenis demensia. Cuma Alzheimer disease ni yang paling lazim, demensia yang paling lazim berlaku dalam 60 hingga 80%. Jadi demensia tu lebih kepada kita panggil bahasa yang merujuk pada nyanyuk yang patologi, yang mana tidak normal. Okey. Jadi itu yang orang selalu tertukar. Alzheimer ni demensia ke? Demensia tu bukan Alzheimer. Sebenarnya Alzheimer adalah sejenis demensia. Bermaksud dia juga pecahan daripada bentuk-bentuk nyanyuk yang ada. Baik doktor, mungkin dapat diterangkan kalau kita ni bimbang mungkin dah masuk usia ataupun tahap fasa hidup tertentu. Jadi kalau macam penyakit lain kita ada buat ujian kalau macam darah tinggi semua, pasal semua kita ambil darah segala bagai. Tapi dalam konteks nyanyuk ni, apa mungkin ujian-ujian yang perlu dibuat untuk mengetahui tahap kita berada di mana? Bimbang nanti kita dah masuk ke hujung-hujung, terus masuk ke fasa yang mungkin sukar untuk dicegah lagi. Mungkin dapat doktor terangkan. Okey. Untuk penyakit demensia ini, apa yang berlaku adalah sel-sel otak mengecut. Okey. Mati. Jadi ada banyak sebab sel otak tu mati. Sama ada disebabkan oleh penyakit Alzheimer, iaitu pengumpulan protein yang tak normal dalam otak, ataupun disebabkan oleh berlakunya strok kecil di otak sahaja, disebabkan oleh darah tinggi yang tak terkawal, kencing manis yang tak terkawal, jadi berlakunya strok-strok kecil ini. Okey. Jadi macam mana kita nak kena pasti? Biasanya dalam peringkat awal gangguan tu kita tak perasan sangat sebab dia tak mengganggu fungsi harian. Tetapi bila masa kita panggil mild cognitive impairment ataupun gangguan kepada fungsi kognitif yang sedikit, yang ringan. Yang ni biasanya kita ada masalah dari segi kita nak menggunakan gadget-gadget. Tapi dia tak ganggu fungsi harian. Mungkin kita tersalah tekan button ke, kita tak ingat kat mana, sikit sahaja. Yang kat sini adalah yang kita patut
okey, kena pasti betulkah aku ada apa-apa ke kat sini. Sebenarnya kat sini intervensi awal boleh dilakukan untuk mencegah berlakunya penyakit demensia. Okey, saya contoh dekat slide ni adalah contoh Alzheimer, sebab penyakit Alzheimer ataupun Alzheimer disease yang paling lazim, 60 hingga 80% demensia akibatnya adalah penyakit Alzheimer. Jadi doktor, bila peringkat awal Alzheimer tu dia sikit sahaja. Tapi bila dah teruk, macam contoh Pak Lah, mungkin dia dah peringkat pertengahan dan teruk. Yang tu yang bergantung sepenuhnya kepada penjaga. Okey, doktor, warga emas 60 tahun ke atas. Tetapi kita nak tahu juga, adakah Alzheimer ataupun demensia ni boleh berlaku pada mereka yang bawah usia 60 tahun? Yes. Okey. Sebenarnya kita panggil biasanya Alzheimer disease, kita rujuk Alzheimer sebabnya Alzheimer yang paling lazim berlaku untuk warga emas 65 ke atas. Tapi bila kita lanjut usia 90, lagilah 3 kali ganda risiko kita. Untuk yang kita panggil young onset ataupun onset yang muda, boleh disebabkan oleh penyakit lain. Contohnya penyakit jenis vaskular yang tadi Umbrella tadi, vascular dementia. Vascular dementia disebabkan oleh kita panggil sel-sel otak tu mati disebabkan oleh berlakunya stroke kecil di dalam otak. Maksudnya dia tak sampai stroke besar yang menyebabkan kita lumpuh anggota badan. Tapi komplikasi kencing manis, darah tinggi. Ini biasanya berlaku di peringkat awal berbanding penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer biasanya lazim berlaku di peringkat usia tua. Namun sekiranya kita ada sejarah keluarga, maksudnya faktor sejarah keluarga, kemungkinan untuk kita dapat penyakit Alzheimer lebih awal itu ada. Sebab dia faktor keturunan. Macam kita ada banyak-banyak faktor-faktor lain, penyakit-penyakit saraf lain yang menyebabkan berlakunya demensia. Kes-kes begini boleh menyebabkan berlakunya demensia di peringkat muda, peringkat awal, kita panggil young onset dementia. Jadi doktor, kalau melihat kepada sekeliling kan, suasana mungkin faktor yang menyumbang ke arah ini seperti mungkin kurang pendidikan, itu buatkan apa lagi ada penyakit tertentu yang juga menyumbang kepada masalah ini. Selain ada masalah lain, kemurungan ataupun isolasi, sindrom seperti empty nest yang mungkin menyumbang lebih teruk, memburukkan situasi ini. Silakan doktor. Kalau kajian ni biasa kita buat kajian mendapati orang yang tidak berpelajaran, low education, lebih berisiko untuk mendapat demensia. Pertama, kita kena ingat sel otak kita ni adalah dia boleh kita exercise. Jadi kalau mereka yang betul dalam Quran kata bacalah Quran boleh mencegah nyanyuk. Kadang-kadang disebabkan oleh faktor-faktor begitu. Tetapi kalau kita lihat dari segi risiko, sebenarnya adalah penyakit-penyakit vaskular yang menyumbang banyak kepada berlakunya demensia, seperti stroke, darah tinggi, kencing manis. Kalau kat Kelantan ni kencing manis lah. Jadi kalau di negara Asia, jenis vaskular lebih banyak berlaku berbanding negara-negara lain lah. Sebab kita banyak kita panggil diabetic dengan hypertension. Jadi faktor-faktor lain seperti pemakanan boleh, macam kurangnya vitamin B12 boleh menyebabkan kita mengalami gejala demensia. Tapi faktor pemakanan ni kita boleh revert dengan kita makan makanan yang sempurna. Contohnya mereka yang alkoholism, yang terlibat dengan alkohol, jadi dia kurang makan. Jadi dia terdedah kepada kita panggil gangguan ingatan. Tapi gangguan ingatan ni boleh di-revert sekiranya kita correct atau kita betulkan balik tahap vitamin B12 mereka dalam badan. Perbetulkan gaya hidup lah antaranya. Doktor. Dia boleh menyumbang kepada kita panggil fungsi kognitif yang mana dia jadi macam lupa-lupa. Tetapi bila kita rawat kemurungan, biasanya fungsi kognitif ni akan pulih kembali. Baik. Doktor, kita ada nak raikan soalan daripada rakan kita di Facebook, Nur Izzati Liana. Assalamualaikum Prof. Adakah cara untuk melambatkan kemerosotan demensia? Mungkin doktor nak kongsikan bersama dengan kami?
Ya, terima kasih yang bertanya. Sebenarnya ini yang kita cuba emphasizekan, kita cuba tekankan, iaitu penjagaan cara hidup. Dari segi latihan Ya. ingatan, latihan minda, latihan fizikal, physical exercise, pemakanan. Jadi kajian terdahulu daripada negara luar mendapati golongan yang kita kata tadi dalam spektrum mild cognitive impairment boleh dikurangkan untuk tidak menjadi demensia dengan pengamalan cara hidup sehat. Yang mana exercise 2 kali seminggu, aerobic exercise, pemakanan, kajian itu berlaku di Finland, jadi dia Mediterranean diet, tapi kita boleh pun buat di Malaysia ni, macam contohnya makan ikan panggang, makan ulam-ulam. Okey, jadinya kurangkan daging merah, banyakkan daging putih, dan juga latihan-latihan minda yang di tempat kita boleh buat. Main dam pun boleh. Main dam, soduku, crossword, benda-benda ni boleh melatih kita mencegah daripada berlakunya nyanyuk. Jadi untuk pencegahan kita panggil healthy and active aging. Kalau untuk orang tua, tapi untuk orang muda kita memang mengamalkan cara hidup tu daripada awal. Sebab kajian kami mendapati kalau kita lihat daripada sel-sel, perubahan sel berlaku seawal 30 tahun di otak, tapi fizikal kita normal. Okay, jadi sel-sel kita dah start menua in that context slowly. Cumanya bila kita mengamalkan cara hidup sihat, kita jaga kesihatan kita, sekiranya kita dah ada darah tinggi, kencing manis, kita kawal sebaik mungkin, kita boleh cegah daripada berlakunya demensia. Ya. Baik doktor, seandainya kita dapati ahli keluarga kita dah pun disahkan nyanyuk ni, ada tak jalan keluar ataupun memang kita kena bertabah dengan ujian ini ataupun memang ada sebarang usaha untuk memulihkan dari segi saintifiknya, macam mana doktor? Silakan. Okey, seperti mana tadi kita kata pencegahan lebih baik daripada perawatan, dan sekiranya kita dapat gejala awal, maksudnya dari peringkat awal lagi kita boleh kesan, di peringkat mild cognitive impairment kita boleh cegah daripada berlakunya demensia. Tetapi sekiranya kita dah dapat demensia, doktor dah kata diagnosis tu demensia, kita ada kita panggil, walaupun kita kata kita tak ada ubat untuk revert balik, untuk pulihkan, kita kata untuk menghidupkan balik sel-sel mati, tapi kita ada cara perawatan supaya sel-sel yang masih hidup segar kembali. Okey, jadi perawatan dia dalam bentuk ubat-ubatan dari segi non-farmakologikal, iaitu latihan-latihan minda, sokongan-sokongan sosial. Contoh yang tadi adalah rangsangan kepada ingatan. Okey, jadi bergantung pada peringkat mana pesakit tu ada, kita ada rawatan yang sesuai. Baik, doktor. Cumanya rawatan ubat-ubatan ini hanya berkesan di peringkat awal sahaja. Baik. Dan penyakit ni dia adalah sejenis degeneratif, iaitu makin lama makin teruk. Okey, sebabnya sel-sel otak makin lama makin mengecil, makin matilah kita kata. Cumanya sebaik mungkin kita cuba bagi sokongan supaya sel-sel sekeliling yang masih segar tu tetap segar. Okey. Contoh rasangan untuk rasangan ni, yang ni biasa kita buat untuk pesakit yang dah peringkat sederhana teruk atau teruk, yang mana kita tak ingat. Ingatan dia hanya ada ingatan yang ingatan jangka masa lama, long term memory dia. So dia mungkin ingat tarikh dia kahwin, tarikh. Jadi kita just rangsang ingatan-ingatan sebegitu. Jadi bila kita ada gambar, kita sentiasa cakap, ni gambar ayah, ni gambar mak. Rangsangan sebegitu untuk peringkat-peringkat tertentu. Baik. Jadi ujian ni bukan hanya untuk
mereka yang mengidap tapi juga untuk orang sekeliling untuk menjaga mereka. Betul. Semoga ada solusi terbaik dan juga dapat ketabahan untuk mereka yang diuji dengan nyanyuk dan terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Asrini Abdul Razak, Pakar Perunding Secretary Universiti Sains Malaysia USM. Sampaikan salam kami kepada warga USM juga, alumni Encik Ahmad Fetri Yahya kita. Assalamualaikum Doktor, terima kasih bersama dengan kami. Baiklah, Malaysia menjelang negara tua tahun 2030 dan pastinya mereka yang mencapai usia 60 tahun dan ke atas itu akan meningkat sebanyak hampir 6 juta. Tadi saya sebutkan tentang sindrom emptiness. Ada tetapi tiada. Jadi cabaran untuk kita sediakan prasarana yang terbaik, sekeliling yang membantu dan juga mungkin negara yang mesra orang tua. Ya, dan kita doakan agar kesihatan Pak La diberikan kemudahan yang terbaik insya-Allah dan kekuatan kepada mereka yang sedang menjaga Pak La insya-Allah.